Kita akan belajar pembesaran. Standard pembelajaran adalah menjelaskan maksud keserupaan objek geometri. So, kamu kena fikir apa tu maksud serupa. Okey, gambar di bawah menunjukkan model rumah yang serupa dengan rumah sebenar. Hal ini bermaksudnya model rumah tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan rumah sebenar walaupun saiz yang berbeza. So, apakah sifat yang terdapat pada keserupaan dua objek geometri ini? So, yang model dengan yang sebenar. Okey, walaupun mereka saiz dia berlainan, tetapi rupa dia sama. Okey, contohnya cawan ni. Okey, walaupun ada saiz yang kecil dengan saiz yang besar, mereka serupa walaupun saiz yang berbeza. Rupa dia sama. Okey, so mari kita buat aktiviti ni. Tujuan aktiviti ni adalah mengenal keserupaan objek geometri. So, kita kena bersediakan pembaris dengan projektor dan sila lukis dua segitiga ni dalam buku tulisan kamu. Okey, selepas kamu lukis segitiga ni dalam buku tulis anda, okey, sila binakan jadual ini dalam buku kamu juga. Kemudian kamu guna projektor ukur sudut di sini A dengan B, sudut B dengan Q ataupun sudut C dengan R dengan projektor. Dan isi nilai anda di sini. Okey, so panjang juga sama. Panjang ukur dengan apa? Ukur dengan pembaris. Dan tulis nilai anda di sini. Kemudian kita guna yang besar ni bahagi dengan yang pendek. Tak semesti besar bahagi yang kecil. Okey, yang kecil pun boleh bahagi yang besar, tapi kita ikutlah. Okey, ni arahan dia. Okey, kita bahagi. So, kita bahagi semua ni. Kita kena cek. Lepas tu kita kena cek adakah nilai mereka akan sama. Okey? Kamu akan dapati nisbah kamu akan sama. Nisbah sisi sepadan tu akan sama. So, jika semua sisi sepadan bagi sepasang segitiga berkadaran, maka semua sudut sepadan adalah sama saiz dan sebaliknya. Okey, kita tengok sini. Kalau sisi dia, okey ni. Kalau ni, walaupun yang ni kecil, yang ni besar, tapi mereka adalah serupa. Okey, contohnya kalau bendera, kita boleh cetak dalam kita boleh dapat yang besar ataupun yang kecil. Okey? Image pun sama. Kalau patung boleh yang kecil pun boleh yang besar. Okey? So, kemudian tengok ni. Kalau kamu pergi beli tea life. Okey, pun sama ada yang kecil yang besar kan? Walaupun bentuk sama, hanya saiz dia berlainan. Okey, mungkin dia akan ni 3 kali ganda. Dari kecil nak minum banyak sikit, 3 kali ganda. Kita order yang besar. Okey, so tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri yang berikut adalah serupa. Okey, so tentukan kita kena cari sudut kat dalam dia sama je. Okey, kat sini 180, tolak yang ni, kita dapat ni, sebab segitiga kan. So, kita dapat 54. Tolak. Okey, kemudian yang ni pun sama, tolak-tolak, kita pun dapat 47. Jadi, bagi sepasang segitiga, semua sisi sepadan berkadaran apabila semua sudut sepadan adalah sama. Maka, segitiga ABC dan segitiga EFG adalah serupa. Okey? Okey, soalan ni pun sama juga. Tentu sama ada pasangan ni adalah serupa ke tidak? Okey, yang tu tentu oleh sudut. Sekarang ni kita tentu oleh panjang tu. Okey, panjang. Yang ni sepadan yang mana? Sisi sepadan adalah yang ni. Right? So, ni yang 8, sepadan yang mana? Yang sini kan? So, yang kat sini pula. Okey, AB ni 9 ni yang sepadan yang mana? Kat sini. Right? So, kemudian kita nak cari nisbah sisi dia. Okey, sama ada besar bahagi yang dengan yang kecil ataupun yang kecil bahagi dengan besar pun boleh. Okey, so sekarang ni kita guna besar bahagi dengan kecil. So, yang biru ni, 9 ni, kita bahagi dengan 7.2. Kemudian, kita guna 8 ni bahagi dengan 6.4.
Kemudian kita dapat 10 bahagi dengan apa dia? Yang 8. So, semua dia sama kan? Bila semua nisbah sisi sepadan dia sama, jadi mereka adalah serupa. Okey. Sekarang kita sini, kita ada segi 4. Segi 4. Yang ini 6. Ini 12. Tapi yang ini 6 juga. Ini 10. So, dekat sini, ini segi 4. Sama kan? Yang ini segi 4. Tepat. So, kamu cuba guna sisi bagi sisi. Okey? Nisbah. Cari nisbah sisi sepadan. Mereka tak sama. Jadi, kalau tak sama, mereka bukan tidak serupa. Mereka tidak serupa. So, kamu kena buat latihan 5.2a dekat buku teks. Soalan 1 dan 2. Sekarang kita akan belajar juga pembesaran. Okey, standard pembelajaran kali ini adalah membuat berkaitan antara keserupaan dengan pembesaran dan seterusnya memerihalkan pembesaran menggunakan pelbagai pewakilan. Okey, so kita tengok ni. Okey. So, pembesaran adalah sesuatu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malah. Okey, so titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah malah dikenali sebagai faktor skala. Okey, so tadi kamu cari nisbah sisi sepadan kan? Iaitu sama je. Okey, ni iaitu adalah nisbah dia. So, faktor skala adalah yang ni. Nampak tak? Image bahagi dengan objek. Panjang image bahagi dengan panjang objek. Mesti ingat K adalah panjang image bahagi dengan panjang objek. Dan dalam pembesaran, K ni penting. Okey, berapa kali ganda dia akan dibesarkan. Dan pusat ni pun penting. Okey? Okey, dan di sini yang warna purple ni adalah objek. Okey, yang warna pink ni adalah image. Okey, so sekarang ni kita nak cari pusat dia. Okey, kalau nak cari pusat dia, bucu dia sambung dengan bucu dia. Guna pembaris ya. Bucu ni sambung dengan bucu ni. Bucu ni sama dengan bucu. Okey, bila kita sambung, okey, kita cuba sambung ya. Okey, bila kita sambung, titik yang persilangan dekat sini adalah pusat dia. Okey, adalah pusat dia. Okey, so ada dua benda kita kena cari. Satunya pusat, satunya faktor skala dia. Okey, faktor skala dia adalah image bahagi dengan objek. Ingat image mesti bahagi dengan objek. So, kita kira kalau nak cari, kita kena kira panjang kat sini. Panjang dia berapa? Okey, dan kita bahagi dengan panjang objek yang sisi sepadan. So, kita sekarang ni kira panjang dia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 unit. Okey, yang ni pula 2, 4, 6, 8. 8 unit panjang dia. So, kalau kita nak cari faktor skala, 16 bahagi dengan 8. So, kita dapat 2. Okey, kita dapat 2. So, faktor skala dia adalah 2. Kalau pusat tadi, kalau kita dapat cari pusat tadi, itulah pusat dia. Okey. Okey. So, okey, tengok yang kedua. Okey. Yang ni, yang kedua Okey. Yang pertama ni, yang pertama ni dia jadi 2 kali ganda besar ni. Okey. So, kita tengok yang ni, yang kecil ni, yang kedua ni. So, bucu sama dengan bucu juga. Bucu sambung. Dan kita akan dapat pusat kan? Pusat ni. Ni pusat. Okey. Guna pembaris. Okey. Kemudian, kita cari ya. Okey. Panjang ni 8 unit kan? Ni berapa? 4 unit. So, cari apa? Cari panjang dia supaya kita boleh dapat K, iaitu faktor skala. So, ingat apa dia? Image bahagi dengan objek. Okey, yang kedua ni, image bahagi objek. Image dia berapa? Image dia adalah 4 je. Objek dia adalah 8. Jadi, kita dapat 1/2. Dia dikecilkan. 1/2, separuh.
Okey? So yang ketiga, kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, kita guna ni bucu dengan bucu ni. Kita lukis. Okey. Bucu dengan bucu ni kita lukis. Bucu dengan bucu ni kita lukis. Okey. So dia mesti ada titik persilangan. Yang ni tak silang sebab cikgu tak guna pembaris. Okey. Dia mesti ada titik silang dia. Okey, iaitu pusat. Kalau kita silang, kita dapat pusat kat sini. Okey, tapi yang ini, okey, kita kena cari K ini. Okey, K yang ketiga. Okey, K ialah apa dia? Image bahagi objek. So, image dia 2, 4, 8, 10, 12, 14. Okey, image dia 14. Objek berapa? 8. Betul tak? Cikgu kira sekali lagi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sahaja. Okey, 12 sahaja. Okey. 12 saja. Okey, sebab nampak tak? Dia silang dekat sini, maksudnya terbaliklah. Okey, dia ada negatif. Okey, negatif. Kemudian, kamu ringkaskan 12 bahagi 8. 12 bahagi 8 bahagi 4 dapat 3, bahagi 4 dapat 2. So, negatif 3/2. So, maksud dia dibesarkan 1.5 kali ganda dan terbalik kalau ada negatif. So, kalau nak cari K, okay, jarak titik sepadan image bahagi dengan objek. Ingatlah, jarak dia image bahagi objek. Okay, so ingatlah image bahagi objek. Ni prime maksudnya image tau. So dekat sini kalau lebih besar daripada 1. Okey, tu besar, dibesarkan. Kalau sama size, maksudnya sama size lah. Berada dengan ni. Nampak tak? Okey, berada bersama dengan objek. Okey, kalau dia dikecilkan di antara tu, dia dikecilkan ni di antara. Di antara, maksudnya kecil daripada 1. Mungkin 0.5, 1/2, 3/4. Yang ni dikecilkan. Yang warna merah tu adalah image. Okey, so kalau yang ni, so dia di antara negatif 1 dengan 0. Maksudnya negatif 1/2, negatif 3/4. Yang ni dikecilkan. Tetapi dia terbaliklah. Bertentang. Nampak? Okey, kalau negatif 1 memang sama size, tapi dia terbalik. Nampak ya? Image dia. So, kurang daripada negatif 1, maksudnya negatif 2, negatif 3, negatif 4 dibesarkan, tetapi dia terbalik ni, bertentang dengan objek. Kita tengok soalan. Okey, di sini kita ada 3 set ya. Okey, so di sini dia nak apa dia? Pembesaran, nak perihalkan pembesaran, tentukan faktor skala dengan pusat dia. So, kita tengok ABC. Objek yang ABC, mana dia ABC? ABC dekat sini. Right. Is it this one? ABC. Okay, ABC. So, nak dapat apa dia? Pusat. Okay, nak dapat pusat macam mana? Garis sahaja. Right? ABC, garis sahaja. Dan kita akan dapat titik. Okay, so kita tengok ni. Dia dapat titik pusat. Nampak dia garis. Yang kedua ni, kita tengok. Ni sama, dia sambung garis. Sambung-sambung. Yang silang tu adalah pusat. Okay, yang ni X, yang ni Y. Ni 13, yang ni 10. 13, 10. Okay, so ini, nampak tak? 13, X, ni Y. So, kalau sini negatif 2, ni, yang 2 kotak, negatif 2, negatif 1. Nampak? Di antara ni 5 kan? So, satu kotak tu 1. So, yang ni pula, nampak tak? Yang warna merah tu adalah image. So, terbalik. Terbalik macam mana? Dia ada negatif. Pusat dia dekat sini. Pusat dia dekat sini. Dia ada negatif. Apa dia negatif? K, faktor skala. Dia berapa kali ganda. Okey? Boleh? Okey ya? Okay, selepas kita dapat pusat, kita kena cari faktor skala dia. Okey, faktor skala kita kena cari panjang. Okey, kita tak mau panjang yang condong ni, sengit ni. Kita nak panjang. So, AB, ni panjang ni.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6. Okey, 4. Ni, 1, 2, 3, 4 panjang dia. Jadi ingat, mesti image bahagi dengan objek. Jadi yang ni di 3/2. 3/2 adalah 1.5. Jadi dia dibesarkan 1.5 kali ganda. So, kamu boleh tulis pembesaran pada pusat ni dengan faktor skala. So, ayat yang pertama pembesaran. Yang kedua, pusat dia kat mana? Yang ketiga, faktor skala. Okey, so kat sini yang pink gini adalah image. Ada prime kan, nampak tak? Yang objek ni, ini warna purple. So, kita nak cari apa? Kita dah dapat pusat, kita nak dapat K. K tu mesti image bahagi dengan objek. Image dia, panjang dia adalah 1. Objek dia ada 3. Jadi 1/3. Kamu tak boleh ambil panjang kat sini ya, yang contoh ni. Tapi kamu boleh ambil panjang dekat sini. Yang lurus, garis lurus ni. Boleh. Jawapan akan sama. Okay. So, kita dapat 1/3. Kamu kena tulis pembesaran yang pertama. Yang kedua, pusat dia. Yang ketiga apa dia? Faktor skala. Okay. So, kita teruskan. Okay, tengok ni. Terbalik. Okay, ini adalah image prime kan? Yang pink color. Yang ni adalah objek. So, pusat dia dekat sini. Okay. So, laju sangat ya. Okay, dekat sini, image. Image panjang mana? Kita kena panjang lurus ya. Tak boleh condong. So, kita ambil ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni 8. So, kita tengok sini. 1, 2, 3, 4. Okay. So, image dia 8. Ni 4. So, kita dapat 2. Okay, sebab dia terbalik. So, kita dapat negatif. Okay, tanda negatif untuk menunjuk image di bertentang dia. Yang opposite dia. Terbalik dengan dia. Okay. Yang 2 ni maksudnya dia berapa kali ganda dia akan dibesar. So, di sini pembesaran pusat dengan faktor skala. Okay. Kena tulis. Kemudian, kamu kena buat latihan. Okay. Kena buat latihan ya. Okay. Seterusnya, kita ada standard pembelajaran. Kita kena menentukan image dan objek pada suatu pembesaran. Tadi dia bagi, kita dah belajar kan? Tadi kita belajar macam mana cari pusat, macam mana cari faktor skala. So, kena pasti. Yang pertama, kita kena pasti pusat dia. Yang kedua, kita kena pasti faktor skala dia. Okey, kemudian lukis ujuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Okey, lukis image dan objek yang mempunyai bentuk yang serupa mengikut faktor skala. Okey. Okey, dekat sini kita dapat ni, kita bagi K sama dengan 2/3. So, soalan dia, tentukan objek dan image. So, yang mana objek? Yang ni kecil kan? So, yang ingat tak? Kalau kita nak dapat K, yang ni mesti image bahagi dengan objek kan? Okey, kalau ni kecil, ni kurang daripada 1, dia akan kecil. Image dia akan jadi kecil. So, ini akan jadi image. Ini adalah objek. Dia jadi kecil. Objek dikurangkan jadi, dikecilkan. Okey, jadi B. Okey, so yang ini, okey, so yang ini negatif, ada negatif sebab akan terbalik. Dan 1.5 lebih daripada 1, maksud dia akan dibesarkan. So yang ini adalah image, yang ini adalah objek. Okey, objek. Okey, kemudian, okey, so contoh lukis image bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan skala. Okey, so ini akan dibesarkan. So, lukis je, dipanjang saja. Kita panjang, bucu ni kita panjang. Okey, ni panjang. Okey, kemudian 2 kali ganda kan? 1, 2. Titik tu akan ada di sini. Okey, kita tengok yang ni. Nampak tak? Kalau 2 kali ganda, ni, kita panjangkan garis kita. Okey, 1, 2. Kalau sini 2 kotak, ni 2 kotak. So, dekat sini nampak tak? Ni 1, 2 kan? Okey, dibesarkan sama. Nampak? 2 kali ganda. Yang ni 2 kotak, 2 kotak.
Nah, bucu dekat sini. Okey, boleh? Yang ni pula tengok dekat sini, cikgu padam ya. Okey, dekat sini pula tengok ni. Okey, sini. Okey, berapa kotak? 4. Jadi ni pun 4. 4 lah. 2, 4 lah. Nampak? So kita dapat warna pink. Okey, yang ini kita nak cari image dia. 3/4. Maksudnya dikecilkan dan negatif terbalik. So yang pertama kita sambunglah garis dia kan. Okey, yang ni adalah 0.75. Right? So yang ni adalah 1. Right? So kalau 1 kita kena lukis sampai sini kan. Kalau 3/4, 3 daripada 4. Jadi dia sampai sini je. Okey. So ini pun sama. Dekat sini. Tengok ini 1. Okey. So sebenarnya nak lagi besar. So ni 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Nampak? Okey. So dia lukislah. Kemudian dia lukis. Kita dapat image dia. Okey. Ini nak lukis objek. So kena cari objek. Diberi image. Yang ni image. So macam mana kita nak cari? Kita sambung garis bucu dengan pusat. Okey, sambunglah. Sambung. Kita sambung. Ni sengit ni. Okey. Boleh? So 1/2 maksudnya dikecilkan. Yang ni adalah image. So sebenarnya objek dia lagi besar. Okey. Kemudian kita tengok ni. Ni negatif 3. Dibesarkan. Ini image kan? Dia nak cari objek. So objek sebenar adalah kecil lagi kan? Dan ini ada negatif. Maksudnya dia adalah bertentang dengan dia. So kita kena sambung lah. Okey. Sambung bucu ke pusat. Okey. Nampak tak? Yang ini dia dikecilkan jadi pink color. So tapi kita kena besarkan untuk cari objek dia. Okey. Yang ini pula ni. Objek dia kecil daripada yang ni 3 kali ganda. So sebenarnya dia dah dibesarkan kan. So ini image. Objek. So ini kena besarkan. Jadi objek. Jadi image. So dia nak cari sebaliknya. Jadi kita kuranglah. Jadi 1/3. Yang ni pula 2 kali ganda dibesarkan. Okey. So sila buat latihan 52.